Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نسألك علما نافعا. Ya Allah, kami memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, wariskan thayyiban dan rezeki yang baik, wa amalan mutaqabbala dan amal yang diterima. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat kita bertemu lagi pada malam ini untuk kita menyambung kuliah kita dengan mengambil faedah daripada kitab kecil yang bertajuk Agar Selamat Daripada Godaan Syaitan, disertai 20 resepi penangkal, iaitu kitab terjemahan daripada Kaifa Tanju min Maqaidi Syaitan, yang memuatkan dua perbahasan yang utama, iaitu pada bab yang pertama alhamdulillah kita telah selesai semalam, iaitu yang bertajuk syaitan dan tipu dayanya, yang mana dibahaskan secara terperinci tentang tipu daya dan syaitan, perangkap-perangkap yang dipasang, di mana di sini disenaraikan ada 16 kesemuanya. Dan insyaAllah malam ini kita akan berpindah pada bab yang kedua, iaitu bahagian yang kedua di bawah tajuk bagaimana agar selamat daripada godaan syaitan dan tipu dayanya. Setelah mengetahui tipu daya dan perangkap syaitan, sekarang kita masuk kepada jalan untuk keselamatan, agar jangan kita terjatuh ke dalam perangkap-perangkap tersebut. Ibaratnya setiap orang dia bukan hanya memasang perisai pada dirinya agar tak dapat ditembusi oleh tipu daya syaitan, bahkan dia telah meletakkan pagar di luar daripada dirinya jauh, ibarat sebuah rumah yang dipagar. Jadi musuh langsung tak boleh memasuki pagar itu, langsung tak boleh menembusi rumah, apatah lagi pemilik rumahnya. Itulah dia yang terbaik. Maknanya apa? Dari kejauhan syaitan tak berjaya untuk menghampiri. Jadi lapisan yang paling utama yang hendak dibina oleh setiap orang agar selamat, iaitu memasang pagar. Kalau dia terlepas dari pagar itu, ada lagi pagar yang kedua, iaitu pintu rumah. Dia lepas pintu rumah, ada lagi pagar yang ketiga, diri kita. Ibaratnya baju pakaian kita ini sebagai pagar, supaya syaitan itu tidak boleh memasuki dan menembusinya. Maka bagaimana caranya? Maka inilah dia bab kedua, iaitu pagar, yang kita wujudkan pelbagai lapis pagar itu agar kita selamat daripada godaan syaitan dan tipu dayanya. Dan dalam bab ini pengarang ini mengumpulkan, menyenaraikan 20 pagar-pagar itu agar kita selamat. Baik, kita mulakan langsung bab yang kedua, bagaimana agar selamat dari godaan syaitan dan tipu dayanya, muka surat 53. Mungkin ada yang bertanya, bagaimanakah agar aku selamat daripada godaan syaitan dan tipu dayanya? Ini persoalan yang sangat penting, supaya kita sentiasa
bersiap sedia. Ya. Awareness. Ya, berjaga-jaga. Supaya jangan di pagar-pagar tadi ditembusi oleh syaitan. Baik, sedangkan syaitan tidak pernah membiarkan aku sekejap mata pun. Bahkan ia mengalir sebagaimana aliran darah dalam tubuh, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis, telah berlalu penjelasannya. Dia adalah musuh yang paling dekat, ya, paling hampir. Ya. Dahlah dia itu tidak kelihatan, makhluk ghaib, tapi keberadaannya, ya, pada diri kita, pada persekitaran kita dirasai. Sama ada dengan melihat, dengan mendengar, atau dengan merasai, ya, kehadirannya. Secara umumnya manusia dapat mengalahkan syaitan, ya, dan itu memang, ya, Allah telah berikan kita senjata, kekuatan, ya, untuk kita mengalahkan syaitan. Bagaimana secara umumnya dapat dikalahkan? Dengan iman kepada Allah Ta'ala, beribadah kepadanya tanpa menyekutukannya, banyak mengingatnya, membaca kitabnya, mengikuti Rasulullah SAW, melakukan perintah-perintahnya, dan menjauhi apa-apa yang diharamkannya. Introspeksi diri, yaitu muhasabah, self-evaluation atas segala perbuatan, dan bertaubat kepada Allah dari dosa-dosa kecil dan besar sebelum mati. Ini dari segi apa ni? Dari segi theoretical, dari segi information, dari segi apa? Maklumat yang disampaikan kepada kita oleh Nabi SAW. Iaitu hendaklah setiap orang mempersiapkan dirinya dengan perkara-perkara tadi, dimulai dengan beriman kepada Allah. Ya, setelah memiliki knowledge, pengetahuan, informasi ini, langkah kedua adalah, itulah yang paling sulit dan itulah perlukan mujahadah. Iaitu apa? Iaitu dari segi practicality, pelaksanaan. Inilah yang akan menentukan sama ada berjaya atau gagalnya seseorang itu dalam menghadapi musuhnya yang paling nyata ini. Inna syaitan nalakum adu fattakhizu adu. Ya, sesungguhnya syaitan itu adalah musuh bagi kamu, musuh yang nyata, walaupun tak kelihatan, maka kamu kena jadikan dia itu musuh. Musuh nombor berapa ni? Musuh nombor 1 selama-lamanya, sampai kita mati. Perjuangan menentang musuh ini tak pernah berhenti. Kerana apa? Musuh tu dia tak pernah berhenti, tak pernah lalai, tak pernah cuai, tak pernah berputus asa. Ada saja jurus-jurus yang dia guna pakai, ya, sehinggalah tercapai objektif yang telah dia tetapkan. Namun dia tak akan berjaya apabila seorang mukmin itu memiliki jurus-jurus untuk menapis, menangkis, menghalang daripada dia berjaya menembusi, iaitu apa? Perisai yang kita pasang, pagar-pagar yang kita letakkan itu. Secara rinci, secara terperincinya, Al-Quran dan As-Sunnah telah menerangkan sebab-sebab keselamatan seorang hamba dari syaitan dan tipu dayanya. Di antaranya ialah, sekarang tadi bagi sinopsis keseluruhan sebagai introduction, sekarang masuk kepada perinciannya. Jadi secara terperinci, ya, Allah Ta'ala telah menjelaskan kepada kita menerusi kalamnya, iaitu Al-Quranul Karim, dan oleh Nabi SAW menerusi hadis-hadisnya. Sebab itu agama itu telah cukup, telah memadai, tak perlu dicari solution cara lain untuk menangani apa saja isu, khususnya yang berkaitan dengan hal-hal berkaitan dengan apa? Dengan ubudiyah seorang hamba kepada Allah. Hal yang berkaitan dengan akidah, hal berkaitan ibadah, hal berkaitan syariat, semuanya sempurna, lengkap. Tak perlu ada penambahan, tak perlu ada pengurangan. Just follow. Ya, just follow strictly. Dengan itu kamu akan berjaya mencapai matlamat yang ditetapkan. Kamu akan sampai ke destinasi yang telah, ya, ditetapkan. Baik, yang pertama, jalan nombor 1. Bagaimana nak menghalang, menggagalkan tipu daya syaitan, perangkap-perangkap dia tadi. Yang pertama, iman kepada Allah. Ini kunci nombor 1. Sebab apa? Orang yang beriman kepada Allah Ta'ala, maka dia telah berjaya mengalahkan syaitan dari jurusan perangkap syaitan nombor 1 dan selama-lamanya nombor 1. Apa dia? Untuk tetap mengekalkan seseorang itu berada di atas kekafiran, kekufuran, kesyirikan, ya, kufur kepada Allah, kufur kepada Nabi SAW dan ajaran yang dia bawa. Maka inilah dia misi utama syaitan dan sekutu-sekutu serta bala tenteranya minal jinnati wan nas. Sebab apa? Sebab syaitan mengajak manusia untuk, ya, bersama-sama dengannya menanggung azab yang keras
kekal selama-lamanya di dalam neraka. Dia akan mengajak semuanya bersama dengannya, menjadi gerombolannya nanti, ya, untuk menemaninya di dalam neraka. Maka bagaimana nak melawan dia supaya tak ikut bersamanya? Iaitu dengan membatalkan kekafiran itu dengan keimanan. Ya, sebab itu pintu yang nombor satu, selama-lamanya syaitan akan jalankan misinya sampai seseorang itu berada di penghujung usianya, untuk memurtadkan seorang yang telah beriman agar keluar daripada Islam menjadi murtad, dan memastikan yang kufur, kafir, syirik tetap di atas kesyirikan dan kekafirannya itu. Baik, ini yang pertama. Dialah yang melindungi hamba-hambanya yang beriman dari syaitan dan tipu dayanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Faman amana wa aslaha fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Barang siapa yang beriman dan mengadakan perbaikan, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Jadi kalau kita lihat, seluruh para rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam datang untuk mengeluarkan manusia daripada kegelapan, kesyirikan, ya, kepada cahaya tauhid. Ya. Tu kita ada satu ayat di hujung surah Al-Baqarah tu. Dan Allah waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Ya, Allah menjadi penolong, wali. Ya, iaitu bagi orang beriman, amanu, mengeluarkan mereka daripada kegelapan. Kegelapan apa ni? Kezoliman paling besar, iaitu syirik pada Allah. Kekafiran kepada cahaya. Cahaya apa? Iaitu iman. Jadi seluruh rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam Allah utuskan untuk membawa manusia keluar daripada kegelapan, zulumat, kekafiran, kesyirikan, jahiliyah, kepada mentauhidkan Allah, menjadi orang-orang yang benar-benar muwahhid, iaitu imannya benar kepada Allah. Ya, sebab itu iman kepada Allah Ta'ala adalah satu-satunya yang akan mengalahkan syaitan selama-lamanya. Ya. Jadi untuk meraih iman, untuk menjaga iman adalah satu perjuangan yang sangat besar. Ya, kerana orang yang beriman pasti akan diuji dari berbagai sisi. Dan ujian nombor satu pasti akan datang daripada syaitan, bala tenteranya. Sebab itu Allah ingatkan kita banyak di dalam ayat-ayat Al-Quran tentang, ya, seruan Allah kepada orang yang beriman, perintah Allah Ta'ala kepada orang beriman agar mereka sentiasa beringat. Ya, kerana orang yang beriman itu adalah orang yang, ya, menunaikan segala perintah dan tegah Allah. Dan orang yang beriman itu kejayaannya adalah setelah dia berjaya melalui pelbagai ujian. Ya, ujian yang akan menentukan sama ada dia tetap di atas keimanannya atau dia berbalik, berbolak, ya, bertolak belakang. Sebab itu Allah ingatkan kita di dunia ini, yaitu alif lam mim ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Ya. Alif lam mim, adakah kamu, ahasiban nas, wahai kamu manusia, ya, mengaku, ya, adakah kamu nak mengaku bahawa kamu telah beriman, ya, sedangkan kamu belum diuji oleh Allah Ta'ala? Adakah Allah akan membiarkan kamu begitu saja, ya, dan kamu kata kamu beriman padahal kamu belum diuji? Jadi orang beriman pasti diuji. Dan ujiannya yang paling utama apa? Iaitu sejauh mana dia menetapi, ya, ketaatannya kepada Allah dalam menunaikan perintah dan meninggalkan tegak. Iaitu lawan pada itu adalah apa? Syaitan akan datang membisikkan untuk meninggalkan seluruhnya, ya, secara keseluruhannya atau sebahagiannya, atau, ya, apa yang mampu dilakukan oleh syaitan. Maka kita lihatlah di dalam lapangan kehidupan betapa banyak orang yang mengaku beriman, namanya Islam, keluarganya Islam, kad pengenalannya Islam, tetapi mereka jauh daripada Islam. Seolah-olah Islam berlepas diri daripada mereka. Ya, tidak nampak syiar agama itu tegak pada diri mereka. Bahkan mereka adalah pelopor-pelopor kemaksiatan. Inilah dia, ya, apa yang kita lihat betapa berjayanya syaitan. Namun syaitan tetap gagal ketika mana orang-orang yang beriman itu benar-benar keimanan mereka berjalan di atas, ya, bimbingan Allah. Maka mereka bermujahadah, melawan, dan mereka diberikan pertolongan oleh Allah, ya, di mana mereka berjaya mengagalkan segala tipu daya makar yang dilakukan oleh syaitan. Baik, itu yang pertama. Jadi kewajipan kita menjaga iman. Ingat, iman ni adalah dia satu perkara yang tidak bersifat tetap. Dia sentiasa berubah-ubah. Sebagaimana kita belajar dalam bab akidah, makna iman itu adalah qaulun wa amalun. Iman itu adalah perkataan dan perbuatan. Ya. Yazidu bitta'ah.
dia naik, meningkat dengan ketaatan pada Allah. Apa saja amal-amal yang berbentuk ketaatan, maka iman akan naik. Wa yanqusu bil maksiyah, dia akan turun dengan kemaksiatan. Jadi dia sentiasa akan berperang di antara dua ini. Siapa yang berjaya mengalahkan, maka dialah yang akan menguasai dan mengungguli iman seseorang. Kalau dia berjaya berada di pihak malaikat, ikut bisikan malaikat, maka dia akan berjaya, dekat dia dengan Allah. Tapi jika dia berjaya dibisikkan oleh syaitan dan tertipu dengannya, maka dia akan pergi kepada syaitan, maka imannya akan turun. Bahkan yang paling dikhawatirkan, hilang terus, terlepas iman daripadanya. Ya. Jadi hendaklah kita menjaga kedua-dua perkara ini. Sentiasa mempertingkatkan iman dan menjauhi daripada turunnya iman. Jadi yazidu bitta'ah wa yanqusu bil maksiyah. Selesai secara ringkas. Yang kedua, jalan untuk mengalahkan syaitan daripada terjatuh kepadanya adalah ikhlas kerana Allah. Ya. Keikhlasan seorang hamba kerana Allah menyebabkan syaitan tidak mampu menguasainya. Allah Ta'ala berfirman, Qala Rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Iblis berkata, ya, wahai Rabbku, oleh sebab engkau telah memutuskan bahawa aku sesat, pasti aku akan menjadikan mereka memandang baik perbuatan maksiat di muka bumi, dan pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya kecuali hamba-hamba engkau yang mukhlis di antara mereka. Surah Al-Hijr 39 hingga 40. Apa makna ni? Di antara senjata yang paling ampuh setelah seorang itu beriman kepada Allah dengan benar dan dia menjaga imannya itu tetap, ya, berjuang, bermujahadah bersungguh-sungguh. Yang kedua adalah penangkal ataupun, ya, iaitu senjata yang dapat mengalahkan syaitan adalah ikhlas. Kenapa? Ikhlas dia adalah tauhid. Seseorang itu akan melakukan segala perintah Allah, meninggalkan segala larangan Allah. Jika ditunjangi oleh ikhlas, maka dia akan mendapat bantuan daripada Allah. Sebab orang yang beramal ikhlas kerana Allah, maka mereka akan merasai nikmat lazatnya dalam beribadah kepada Allah. Jadi ini adalah perkara yang hendaklah diberi perhatian. Sebab ikhlas dia adalah amalan hati. Ya, amalan hati. Ikhlas maknanya apa? Tunduk, taat, patuh. Hati yang bersih, ya, tidak ada alasan apa-apa pun dalam kehidupannya. Dia tidak akan tertipu dengan syaitan. Syaitan datang bisik, tak payahlah, tak payah dengar lagu dia, tidur lah sedap sikit. Tadi siang tak tidur langsung, inilah waktu nak tidur. Itu syaitan. Jadi layanlah syaitan tu. Iyalah, tadi siang letih lah, tak ada waktu rehat langsung, tak tidur. Ni waktu kuliah ni elok kita tidur. Maka sah itu orang yang telah dikuasai oleh syaitan. Sebab itu kalau mengantuk dalam kuliah, pergilah berwudu, berta'awuz. Tapi syaitan ni cerdas. Dia akan tutup pintu-pintu ingatan ke situ. Dia akan membuaikan kita dengan tidurlah. Ustaz tu ceramah benda dah tahu dah. Dah ulang-ulang kali dah ustaz ulang benda yang sama. Nampak tak syaitan? Padahal dia lupa Allah Ta'ala sentiasa mengulang-ulangi benda yang sama di banyak tempat dalam Al-Quran. Betul atau tidak? Kenapa Allah mengulang-ulangi banyak kali? Sebab untuk menetapkan kita di atas iman, supaya kita jangan lupa terlalaikan oleh tipu daya syaitan. Sebab syaitan itu sangat licik. Supaya makin diulang, akhirnya membekas dalam hati. Maka dia menetap di situ. Dan dia menjadi senjata yang ampuh. Dia tak akan termasuk dalam orang yang terlalaikan. Banyak orang yang terkena panahan syaitan ini sebab dia lupa, dia lalai. Ya. Maka akhirnya dia terbuai, termasuk dalam perangkap syaitan. Akhirnya dia memandang perkara yang buruk adalah perkara yang baik. Yang penting tak apa, hadir kuliah, walaupun tidur, dapat pahala, malaikat doakan. Nampak tak? Sebab tu dia disebut di sini, kecuali hamba-hamba kau yang mukhlis. Tengok, syaitan kata apa? Aku pasti akan menyesatkan mereka. Aku nak sesatkan mereka. Aku akan menjadikan satu. Bagaimana jalan syaitan menyesatkan itu? Iaitu mereka memandang baik perbuatan maksiat. Maksiat ni bukan mesti melakukan pelanggaran Allah. Tak. Maksiat ni adalah iaitu meninggalkan ketaatan. Faham? Duduk dalam kuliah, tempat yang terbaik lah, waktu yang terbaik, tidur pula. Itu siapa tu? Yang suruh tidur tu siapa? Syaitan. Jadi jangan ditipu oleh syaitan. Yang ajaibnya, lepas kuliah, cerah biji mata.
Segera cari handphone, tengok berjam-jam sampai bergelap dalam bilik. Ini tanda apa ni? Tanda apa? Ditipu oleh syaitan. Ingat, bila nak berbuat kebajikan, rasa berat, rasa malas, itu sah daripada syaitan. Bila nak berbuat perkara lara, perkara mubah, ya, perkara harus, tapi bersungguh dia di situ, habis masa berjam-jam, sah itu juga daripada syaitan. Maka berta'awuzlah, sebagaimana yang telah kita pelajari sebelum ini. Halus tak? Licik tak? Sebab itu, apa saja kerja buat kita, barang siapa yang menyandarkannya dengan keikhlasan, maka dia tidak akan mendatangkan alasan. Dalam hal apa? Dalam hal kebaikan. Ya. Walaupun lama dalam perkara itu, tapi dia menikmatinya. Sebab itu, ikhlas ini berkaitan dengan merasai kelazatan dalam amal ibadah. Barang siapa yang beramal ibadah dan dia tak merasai kelazatan, kenikmatan, maka sahlah ikhlasnya ada kecacatan. Sebab apa? Ikhlas ini adalah melakukan sesuatu lillahi ta'ala. Maknanya dia autopilot. Dia berbuat itu. Tak rasa terpaksa. Tak rasa dipaksa. Tak rasa beban. Tu. Dalam melakukan amal ibadah ni, dia tak terasa dipaksa. Tak rasa terbeban. Ya. Dia tak rasa itu ini masalah. Dia tak datangkan pelbagai alasan itu ini. Ini ingat, syaitan sangat halus tipu dayanya. Sebab itu para ulama memperincikan bab ini. Ya, ini adalah basic saja ni. Ada perinciannya, cuba kita baca. Jadi antara para ulama yang berkecimpung dalam bab ini, ada satu ulama dulu. Sekitar tahun berapa? Sekitar 500 Hijrah lebih. Terkenal namanya. Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullah. Karang satu kitab. Kitab yang monumental. Talbis Iblis. Tipu daya iblis. Ya, menyamarkan sesuatu. Ya, ada pelbagai orang yang dia samarkan, dia tipu, halusnya. Begitu juga ulama sampai zaman sekarang menulis kitab-kitab tentang berhati-hati, beware, always alert. Your number one forever enemy. Siapa? Syaitan. Dan buku ini membantu kita sebagai intro pembuka, supaya kita lebih menelaah nanti. Kalau selesai kitab kecil ini, sentiasa membuka lembaran-lembaran. Dan tentu lembaran yang paling utama untuk kita mengetahui tipu daya syaitan di mana? Quran. Quran mengingatkan kita agar menjadi orang yang beriman. Bila kita sentiasa membiasakan diri dengan lafaz-lafaz ayat Al-Quran tentang beriman, maka dia akan menetap dalam hati kita. Maka kita akan menjadi orang yang menuju kepada keikhlasan dalam mengamalkan amal ibadah. Khususnya kita ketika mana kita membaca ayat-ayat yang Allah tuju kita, Allah seru kita, Allah panggil kita, Allah pujuk kita dengan 89 kali dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu. Tergetar hati. Sebab orang yang beriman, bila disebut nama Allah, apa jadi? Iaitu bergetar hati mereka. Ya, sebagaimana Allah sebut dalam surah apa? Kita belajarlah mengakrabkan diri dengan Al-Quran. Dalam surah apa? Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatihi wa zadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Surah Al-Anfal yang kedua. Ya. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah. Ya, sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah, ya, dibicarakan tentang Allah Ta'ala, perintah Allah, tegahan Allah dan sebagainya, apa jadi? Wajilat qulubuhum, gemetar hati mereka. Itu hati yang ada iman, hati yang ikhlas. Kalau tidak ikhlas, tidak ada iman, cacat, steady, buat tak tahu, buat dek je. Ditegur, buat juga. Ya, tak berbekas langsung. Tu penyakit, hati mati. Wa iza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Dan apabila dibaca kepada mereka ayat-ayatnya, bertambahlah mereka. Tambah apa? Iman mereka. Duduk dalam majlis ilmu, kalau iman tak meningkat, badan saja ada, ya, jasad saja ada dalam majlis ilmu, tapi kalau minda imannya, hatinya tidur, seolah-olah ajaib. Duduk dalam majlis ilmu, dia kena dibius oleh syaitan, lena dia. Tak dapat apa-apa manfaat. Keluar daripada kuliah bertahun-tahun, tak bergerak ke mana-mana. Di situ jugalah, tak berubah, tak bertambah ilmu. Ini sungguh, bahasa kasarnya celaka sungguh orang seperti itu. Nampak tak?
Ya. Tu hairan bin ajaib. Boleh lena tempat yang terbaik dalam kuliah. Di luar kuliah cerah macam mata. Itu sah. Ya. Ittaqillah. Kan Allah Nabi SAW ingat kita, ittaqillah haitsu ma kunta. Bertakwalah kamu dimanapun kamu berada. Apatah lagi dalam majlis ilmu yang padanya dibacakan qala Allah wa qala Rasul. Tak patut. Sebab tu ingat kaedah para ulama salaf kata, sungguh celakalah seseorang itu. Merugilah seorang itu berada di tempat yang terbaik, waktu terbaik, majlis terbaik, dia berbuat kemaksiatan kepada Allah, iaitu melakukan amal terburuk. Apa amal terburuk? Lena. Tidur. Betapa banyak orang seperti itu. Ya. Khususnya pada hari Jumaat, khatib khutbah bukan semangat lagi, majoriti tidur. Nampak tak? Berjaya tak syaitan kuasai mereka? Sampai pada Sayyidul Ayyam, hari terbaik. Sebab apa? Sebab cacat keikhlasan kepada Allah Ta'ala. Kalau dia ikhlas, dia datang kerana Allah, kerana cintanya kepada Allah, maka pasti dia akan menolak seluruh alasan. Dia akan datang pelbagai jalan. I have to pay attention, I have to fully utilize, ya, masa yang sangat berharga, meraih manfaat, mutiara-mutiara kata yang disampaikan, supaya dengan itu bermanfaat untuk diriku di dunia, untuk aku selamat di negeri akhirat. Tu ingat tu. Penting. Sebab tu kena belajar, kena ajar diri kita. Jangan sekali-kali lakukan amalan terburuk yang merugikan ketika mana kita berada di tempat yang terbaik. Contoh, berada pada bulan Ramadan. Bulan yang terbaik, tapi buat amalan terburuk. Rugi tak? Rugi. Ya. Duduk dalam masjid, tempat yang terbaik, tapi melakukan perkara yang lara. Sembang-sembang kosong. Bukan dia nak duduk baca Quran ke, nak berzikir kepada Allah sementara masuk waktu. Tak. Apatah lagi yang parahnya, sampai-sampai duduk, nongkrong-nongkrong, makan-makan minum, isap rokok pula di kawasan masjid. Nampak? Apatah pula, mengumpat, mengatur orang, dan berbagai lagi. Ini sungguh, duduk di tempat yang terbaik, melakukan amal yang terburuk. Sebab apa? Tidak ada keikhlasan. Datang ke masjid tu barangkali nak mengisi masa lapang. Umur dah tua, tak tahu nak buat apa, pergi masjid lah, kita jumpa member. Sembang-sembang. Nampak tak? Berapa banyak orang yang ada seperti ini, tanpa mereka sedari. Bertahun-tahun seperti itu mereka lakukan. Ini dah tipu daya syaitan. Sebab itu tipu daya syaitan ni sangat halus. Sehingga Allah sendiri sebut, menggambarkan dialog ini, di mana syaitan minta kepada Allah, ya, aku akan menjadikan mereka memandang baik perbuatan maksiat di muka bumi. Ini ahli ibadah ni. Apatah lagi ahli maksiat, lagi parah. Nampak tak? Ya. Jadi syaitan menipu bukan hanya orang awam, orang jahil, orang alim ditipu olehnya. Sebab syaitan itu termasuk di kalangan orang yang alim. Alim dari sudut apa? Menyesatkan manusia. Well versed, very experienced. Tak ada seorang boleh lawan experience-nya. Syaitan lama sangat dah dia pengalamannya. Boleh faham? Ya. Yang ketiga, iaitu jalan untuk selamat daripada godaan syaitan dan tipu dayanya, mengikut petunjuk Nabi SAW. Iaitu petunjuk Nabi SAW berjalan di atas yang kita panggil apa? Sunnah Nabi SAW. Nabi SAW mengajar kita bagaimana mengatur kehidupan. Ya, kita panggil apa? Sunnah Nabi SAW. Guna bahasa sekarang, SOP Nabi SAW. Sunnah operating procedure. Dalam apa saja gerak buat hidup kita, lengkap sempurna. Tak ada satu yang tertinggal. Nak makan, nak minum, ya, sakit, nak baca apa, menguap, bersin, bangun terjaga tengah malam, terjatuh, tersepak batu, masuk tandas, keluar tandas, ya, nak berkahwin, nak bercerai, semua ada, lengkap. Tu, Islam tu sempurna, dan kita tak berhajat selain daripada Islam. Sebab itu Allah sebut, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min. Sambung seberapa? Wa bil wa huwa fil akhirati hum. Orang siapa yang cari lain daripada Islam tak akan terima, dan mereka termasuk di mereka itu orang yang rugi. Rugi. Islam itu datang dah sempurna, lengkap, cukup dalam berbagai aspek, menegakkan ubudiah kepada Allah, menegakkan hablum minan nas sesama manusia dan persekitarannya, complete full package. No need. Tak perlu lagi ada penambahan atau pengurangan atau modification. Tapi syaitan datang ikut jalan tiga ni. Iaitu apa dia buat? Dia akan membisikkan out of track.
Ya, yang sunnah Nabi SAW tu ada. Dia bisik, tak payah. Ini small matter. Dia pindah ke mana? Create benda baru. Ini bagus ni, bagus. Itu nama dia apa? Kata di sini. Lawannya adalah bid'ah. Oleh kerana itulah perbuatan bid'ah lebih disukai iblis daripada maksiat. Ya. Kenapa? Ni syaitan ni kan dia menampakkan benda yang maksiat sebagai benda amal ibadah, taat. Setelah dia gagal melalui jurusan yang pertama iaitu syirik, membuang keimanan daripada seorang mukmin, dia gagal, dia masuk pintu kedua. Apa dia? Iaitu dua tadi tu, iman kepada Allah, iaitu dia tetap istiqamah selamat iman dia, tak dia terkeluar kepada syirkun akbar. Yang kedua tadi ikhlas kepada Allah, selamat dia, tak terjatuh dalam syirkun asghar. Sebab lawan kepada ikhlas adalah ar-riya. Jadi dua tu digabungkan jadi jalan satu. Jalan yang pertama dan yang utama syaitan akan menyesatkan manusia, iaitu menuju jalan kekufuran. Dia akan mengkafirkan seorang, jatuh dalam kekafiran. Ya. Dan kekafiran tak akan jatuh bagi seorang bila dia ada perisai iman yang kuat. Dia tak ragu pada apa yang perintah dan dia tak melakukan perkara yang membatalkannya. Dia pergi pintu kedua, iaitu buang keikhlasan. Buat amal ibadah, riak kerana Allah. Riak untuk manusia. Buat kerana manusia. Tu. Kita ada perisai, gagal dia. Ya, dia pergi pada pintu yang kedua. Ini gabung satu, syirik akbar, syirik asghar. Pintu kedua ni bid'ah. Nampak tak? Jadi dosa kalau ikut urutan yang paling besar, maksiat paling besar, nombor satu adalah syirik. Nombor dua adalah bid'ah. Ya. Jadi bid'ah ni adalah yang mana syaitan berjaya pula menipu manusia, kebanyakan manusia. Bila dibicarakan tentang bid'ah, ramai orang yang allergic. Terutamanya di kalangan ahli agama. Bila kita bicara saja bid'ah, itu bid'ah, dia kata apa? Ini Wahabi. Ya. Yang menyampaikan tentang bid'ah ini bukan Wahabi. Yang menyampaikan tentang bid'ah ini adalah Nabi SAW. Nampak tak? Kenapa yang dia allergic sangat? Ya. Sebab ni kena bicarakan, kena sampaikan pada masyarakat, khususnya di zaman ini. Sebab banyak manusia terjatuh ke dalamnya. Yang menjatuhkannya bukan orang awam, yang menjatuhkannya ahli agama, yang tertipu dengan tipu daya syaitan. Syaitan berjaya menembusi mereka sebab perbuatan bid'ah ini pelopornya adalah para agamawan yang menyimpang. Ya. Sebab itu iblis dia suka pada pelaku bid'ah. Sebab apa? Sebab bid'ah ini membuat aturan baru dalam agama. Mensyariatkan sesuatu yang tak disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Jadi mereka termasuk dalam orang yang mensyariatkan sesuatu yang baru. Ya, bila mensyariatkan sesuatu yang baru, khawatir seseorang itu boleh terkeluar agamanya. Ya, sebab bila kita belajar tentang bid'ah ini, para ulama bahagi ya tentang bid'ah. Apa makna bid'ah? Bid'ah ini ya berlaku dalam urusan apa? Dalam urusan agama, bukan urusan dunia. Tapi syaitan berjaya menipu. Tak lebih iblis ini sangat halus. Lalu sesiapa saja yang membicarakan tentang bid'ah, orang-orang yang tidak bersetuju tu pelekeh. Sikit bid'ah. Dia sebenarnya sedang menghina siapa tu? Bukan menghina orang yang menyampaikan tu. Dia sebenarnya sedang menghina Nabi SAW. Sebab di antara perkara yang banyak disampaikan oleh Nabi SAW sesudah tadi tauhid adalah bid'ah. Bukan hanya Nabi SAW saja yang menyampaikan banyak hadis-hadis tentang peringatan terhadap bencana bid'ah ini. Para sahabat juga ramai. Para tabi'in juga ramai, asar-asar mereka. Nanti kita akan bacakan sebahagian daripadanya. Menunjukkan dia perkara besar. Dia bukan perkara kecil. Dia bukan perkara remeh. Dia perkara yang perlu diberi perhatian. Sebab barang siapa yang terjatuh ke dalam bid'ah, kemuncaknya boleh membawa dia kepada kekafiran. Sebab apa? Dia mensyariatkan sesuatu yang tak disyariatkan oleh Allah dan Rasul. Maka dia telah menyamakan dirinya dengan kedudukan Allah Ta'ala. Boleh faham ni? Dia bukan perkara kecil. Sebab itu, di antara perkara yang paling urgent di zaman sekarang untuk disampaikan kepada umat adalah bahaya. Dan wajib menjauhkan diri daripada bid'ah, pelopornya dan pelaku-pelakunya. Khususnya pelopornya. Dan Nabi SAW telah terangkan perkara ini. Ya. Kerana apa? Kerana ahlul bid'ah, pelopor bid'ah itu adalah ahlul ahwa.
Ya, ahlul ahwa. Dan Nabi SAW telah menjelaskan tentang mereka ini. Inna min asyratis sa'ah ayyul tamasal ilmu indal asagir. Sesungguhnya di antara tanda-tanda hari kiamat adalah seorang menimba ilmu daripada as-saghair. Menuntut ilmu dengan ceramah, dengan kuliah daripada as-saghair. Berkata Abdullah ibn Mubarak rahimahullah, maksud al-asaghair di situ adalah ahlul bid'ah. Penceramah dia yang mengajak pada bid'ah. Tak apa ni bid'ah hasanah, apa salahnya? Ya. Kalau kita sebut saja itu bid'ah, dia akan kata bid'ah hasanah. Tak akan ada dia sebut bid'ah dhalalah. Padahal Nabi SAW sebut kullu bid'atin dhalalah. Tak ada Nabi istisna illa bid'ah hasanah. Tak ada. Bahkan perkataan para sahabat, perkataan para tabi'in pun demikian. Ya, cuba lihat apa kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anak Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Dia kata apa? Kullu bid'atin dhalalah wa in ra'ahan nasu hasanah. Ini kan hasanah. Ya Allah. Setiap bid'ah adalah sesat walaupun manusia menganggapnya baik. Betul tak? Ya. Baik ni apa salahnya? Bid'ah hasanah. Tak, kata Ibnu Umar radhiyallahu anhu, walaupun manusia kata dia baik, dia tetap bid'ah, sesat. Nampak tak? Siapa yang kata sesat? Wahabi ke? Tak. Yang berkata sesat adalah sahabi. Sahabat Nabi SAW. Ya. Jangankan sahabat, semua berpakat di atas perkara ini. Muafakah mereka semuanya. Ini ijma'. Imam kita, imam kita, guru kepada imam kita, Al-Imam Malik rahimahullah. Siapa tak kenal? Guru kepada Imam Syafi'i rahimahullah. Ya, belasan tahun Imam Syafi'i belajar dengan Imam Malik rahimahullah sampai Imam Malik rahimahullah meninggal dunia. Apa kata Imam Malik rahimahullah? Mani ba'tada'a fil islami bid'ah yaroha hasanah. Sama macam Abdullah bin Umar tadi sebut. Faqad za'ama anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khana risalah. Di anna Allah yaqul al-yawma akmaltu lakum dinakum. Sambung. Sofi Rahman baca. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Faman yadhkurra fi maqam. Dah cukup tak tu. Nampak tak? Ya. Fama lam yakun yawma izin dinan fala yakunul yawma dina. Wahai orang-orang yang mengatakan ada bid'ah hasanah, camkan perkataan guru kepada guru kita Al-Imam Syafi'i rahimahullah, itu Al-Imam Malik rahimahullah. Tadi guru kita lagi. Siapa? Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Apa kata Imam Malik rahimahullah? Mani tada'a fil islami bid'ah ya roha hasanah. Barang siapa yang berbuat satu bid'ah dalam Islam, lalu dia menganggapnya sebagai suatu kebaikan, hasanah, kebaikan, bererti dia telah menyangka bahawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah berkhianat terhadap risalah. Awak ni? Dia kata Nabi SAW tak sampaikan. Dua benda je. Dua je perkara je. Ketika mana Imam Ahmad rahimahullah berdebat dengan Ibnu Abi Du'ad, ketuanya Mu'tazilah, istilahnya mufti negara kerajaan Mu'tazilah. Dalam isu Al-Quran adalah kalam Allah. Dia kata makhluk Allah ni bid'ah sesat yang paling besar di zaman itu. Dalam bab akidah. Sama, Imam Ahmad rahimahullah kata kepada dia. Ni berkaitan dengan ucapan Imam Malik rahimahullah, nak mendekatkan pemahaman. Kamu ni timbulkan isu ni dua sebab saja. Yang pertama, Nabi SAW mengetahui tentang ini, namun Nabi SAW tak menyampaikan. Mustahil. Nabi SAW tak akan hianat terhadap perintah Allah. Betul kan? Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah very brilliant dalam berdebat. Dia tanya, dia jawab. Automatik terbungkam Ibnu Abi Du'ad tu. Kalah terus, KO. Hebat tak? Cerdas tak? Datangkan dalil ni. Logika akal yang sihat dan dalil yang tepat. Yang kedua, Nabi SAW tak tahu perkara ni, kamu lebih tahu pada Nabi SAW. Ini lebih parah lagi, betul kan? Tak mungkin. Itu kebodohan dan kesesatan yang paling nyata. Knockout. Checkmate. Nampak tak? Tu. Dua, sama macam ni. Dia anggap ni baik. Maknanya apa? Dia menuduh Nabi SAW khianat. Nabi SAW tahu, tapi tak menyampaikan. Atau Nabi SAW tak tahu, dia tahu, maka dia pun menggezetkan ibadah itu. Boleh faham?
Ni orang yang terkena syubhat dia cukup berbahaya. Sangat allergic tu, sangat marah tu kalau dibicara tentang apa bid'ah. Tak ada lain lah dia. Nak kenali ciri-ciri Wahabi, dia kata ciri khas dia adalah sikit-sikit bid'ah, sikit-sikit bid'ah. Bahasa sikit-sikit bid'ah tu salah. Betapa benci je dia bercakap di atas hujah. Sebab itu prinsip penting begini, nak tahu kebenaran. Sekiranya kita ingin kebenaran, Allah pasti akan berikan kepada kita kebenaran. Jika kita inginkan pembenaran, pasti Allah akan berikan kita pembenaran. Pilih di antara dua. Nak dapatkan kebenaran atau nak membenarkan apa yang kita buat yang batil itu. Kita pilih. Barang siapa yang terperangkap dengan syaitan, dia akan pilih, iaitu mencari pembenaran. Cari alasan. Cari syubhat. Supaya membenarkan apa yang dia buat. Oh, ini apa salahnya? Ini bagus. Sebab itu ciri khas orang yang tidak mahu mencari kebenaran untuk menetapkan pembenaran amalan dia. Ciri khasnya yang pertama, bila dalam berbahas, dia emosi. Bila dalam berbahas, dia bias. Bila dalam berbahas, dia suka melabelkan orang. Yang keempat, bila dalam berbahas, dia tidak fokus pada tajuk perbincangan. Yang kelima, bila berbahas, dia guna kaedah character assassination. Nampak? Suka melabel tadi, dia Wahabi. Padahal ini ucapan sahabat. Ya. Ini adalah sunnah, bukannya bid'ah. Contoh. Jadi ciri khas dia ada 5. Boleh faham? 5 ni kalau kita nak berbahas, nak cari kebenaran. Orang kalau ingin cari kebenaran, dia tak akan ada 5 sifat ni. Tadi dah semua dah prinsip. Tudih pun tidak. Ni. Sekira prinsip ni, prinsip nak mencari kebenaran. Jika kita inginkan kebenaran, pasti Allah Ta'ala akan berikan kebenaran. Sekiranya kita ingin mencari pembenaran, Allah juga akan berikan kepada kita pembenaran. Pembenaran tu apa? Nak membenarkan yang batil yang dia buat tu. Tahan ke bid'ah tu. Allah akan tetapkan dia di situ sebab dia meminta yang itu dapat. Jadi nak kenal orang yang tetap inginkan pembenaran di atas kebatilan yang dia buat walaupun dah ditegur, tengok ketika dia berbahas, ketika dia berdebat, ketika dia berjidal. 5 benda ni pasti ada pada dia. 1, iaitu dia emosi. Yang kedua, dia bias. Bias tu dia berat sebelah. Yang ketiga, lupa nak sebut, dia ada 6. Yang ketiga, dia adalah tadlis, mudallis. Dia putar belik fakta. Memasukkan pelbagai syubhat. Yang keempat, apa dia tadi? Dia melabelkan musuh dia. Belum berdebat lagi dah label dah. Ya. Dia beri gelaran yang buruk-buruk. Supaya orang terus ada satu persepsi negatif. Macam orang tuduh lah. Ini nak terkenal ciri ni, ada Wahabi. Baca Quran sikit Wahabi. Baca hadis sikit Wahabi. Ya, sebut sunnah sikit Wahabi. Bid'ah sikit, ni sah Wahabi. Nampak tak? Ni syaitan berjaya. Yang paling berjaya di jurusan ni lah. Padahal kawan tu tak ada kena-mengena pun dengan Wahabi. Baca kitab Wahabi pun tidak. Yang dia baca qala Allah wa qala Rasul dalam masjid dia. Sebenarnya dia bukan tuduh Wahabi tu. Dia tuduh siapa? Nabi SAW. Ni istihza ni. Yang kelima apa tadi? Character assassination. Dia tu bukan ustaz. Ya. Dia tu cikgu je, cikgu matematik. Dia tu apa? Dia memperdebatkan kelulusan. Dia rosak orang agama ni. Ahli bid'ah dia rosak. Dia ingat agama dia ustaz, dia masuk syurga katnya. Betapa banyak yang menyesatkan manusia ni siapa? Ahli matematik ke? Cikgu pertanian ke? Cikgu fizik ke? Cikgu ilmu alam ke? Siapa? Engineer ke? Doktor ke? Pilot ke? Bukan. Ahli agama dia yang sombong. Yang tertipu dengan ilmunya. Dia ingat ilmu dia tu, dia ambil jurusan agama, dia memang takhasus. Tak. Dia ingat dia seorang saja yang belajar. Dia ingat orang yang jadi pilot, jadi cikgu matematik tu tak belajar. Ya, tak layak. Saya kenal awak dari kecil tak belajar. Tiba-tiba macam mana jadi ustaz? Dia bukan fokus situ. Dalam perbincangan, kita fokus pada tajuk, bukan orangnya. Nampak tak? Kebenaran itu bukan dikenal dengan lakinya. Tetapi dengan apa yang dituturkannya itu. Dia tak pegang ni. Ahli bid'ah dia tak pegang ni. Dia mula-mula sekali dah tengok siapa kamu. Sebab dia rasa apa?
terjatuh, tercala wibawa dia. Belajar agama daripada kecil sampai ke besar, dapat ijazah PhD, tiba-tiba dikalahkan oleh seorang guru matematik, dikalahkan oleh seorang pilot, dikalahkan oleh seorang engineer, dikalahkan oleh seorang doktor. Dia tak tahu bahawa orang-orang seperti ini, mereka belajar, mereka berterati, ya, bersungguh mereka, bahkan cara sudut pandang mereka lebih komprehensif, lebih ilmiah, lebih adil. Nampak tak? Kalau kita nak cari kebenaran, kita akan tempuh. Dan Nabi SAW pun pesan, hikmah itu adalah barang yang hilang dari seorang mukmin. Di mana kamu berada, ambillah. Tapi orang yang telah kena sifat sombong, satu lagi sombong. Ni ahli bid'ah ni, sombong. Dia rasa diri dia lebih baik, dia tu ustaz, gelar macam-macam. Bila dia tegur sikit, dia rasa tercala wibawanya. Ni ego. Kemudian dia emo. Bila dia emo, dia tadi ni. Character assassination, labeling, serang peribadi, tak lari tajuk, ya. Kemudian lagi apa lagi? Ada lagi. Apa? Dia pun tak boleh, modalis. Ya. Inilah dia orang-orang yang ditipu oleh syaitan. Sebab tu bencana ahli bid'ah. Sebab tu kata Imam Malik rahimahullah, faqad za'ama anna Muhammadan khana sallallahu alaihi wasallam khana risalah. Tengok Imam Malik rahimahullah setelah mengatakan statement yang kukuh ini di awal, kemudian bagi dia punya apa? Evidence. Dalil. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum, ya, Islam Madinah. Nampak tak? Ni pemukul ni, KO, knockout buahnya. Nabi SAW telah mengisytiharkannya di antara perintah Allah, al-yawma akmaltu lakum. Pada hari Jumaat di padang Arafah, hari perhimpunan 100,000 lebih umat Islam, para sahabat Nabi SAW menunaikan haji akbar. Haji yang pertama dan terakhir buat Nabi SAW dan sebahagian para sahabat. Mengisytiharkan clear loud declaration to all of their sahabat and also for us until kiamat. Barang siapa yang langgar ini, maka dia telah ditipu oleh syaitan. Sebab tu ni penting ni. Sebab tu tadi dia kata apa? Sebab bid'ah lebih disukai oleh iblis daripada maksiat. Sebab apa? Orang yang terjatuh dalam bid'ah sulit untuk dia keluar. Bermati-matianlah dia akan berjalan di atas jalan itu. Sebab itu berkata salah seorang tabi'in. Siapa nama dia tabi'in itu? Yaitu Fudail bin Iyad. Ya, Fudail bin Iyad rahimahullah mengatakan apa? Yaitu al-bid'atu bukan Fudail bin Iyad. Kalau tak silap Sufyan Ats-Tsauri ataupun Fudail bin Iyad, ada antara dua. Apa kata beliau rahimahullah? Al-bid'atu ahabu ila iblis. Ya. Al-bid'atu ahabu ila iblis minal maksiyah. Sama dengan teks tadi tu. Ya. Pelaku bid'ah, iblis lebih suka berbanding pelaku maksiat. Kenapa? Wal maksiatu yutabu minha, wal bid'atu la yutabu minha. Majoriti pelaku bid'ah ni, majoriti sampai mati tak bertaubat di atas bid'ah ni. Kukuh, tegak, teguh. Ibarat akar pokok yang tertancap kuat ke dalam bumi tu, tapi salah tancapan. Bertancap di atas ni bid'ah yang dilarang. Sebab itu yang kita sebut tadi. Bid'ah ni bencana yang di mana? Ya, kemuncak bid'ah adalah menyebabkan kekufuran. Bid'ah kufriyah. Seperti apa contoh? Mensyariatkan sesuatu yang baru. Keliling pergi ke kuburan, berkeliling tawaf bagai, ya, untuk sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah. Mempersembahkan sembelihan. Ya, bernazar pada kuburan-kuburan. Berdoa kepada orang mati, minta kepada orang mati. Bercakap lagi, bersembang lagi, berdialog lagi. Ni bid'ah kufriyah. Tu kelompok tu marah kalau disebut kuburiyun. Mereka salah faham. Sujud sembah tu bukan mesti sujud sembah kepada kubur tu, kan? Dia faham ibadah tu tunduk sujud tak? Kamu pergi situ, kamu minta sebagaimana kita sebut tentang Adi bin Hatim radhiyallahu anhu. Ittakhazu ahbaruhum wa ruhbanahum arbabun min dunillah. Nampak tak? Ketika Nabi SAW sebut begitu, apa kata Adi bin Hatim? Kami tak sujud, tak sembah padri-padri kami. Macam mana Nabi SAW boleh kata begitu? Kata Nabi SAW, bukankah kamu ketika padri kamu tu menghalalkan yang haram, kami ikut. Ya, mengharamkan yang halal, menghalalkan yang haram, kamu ya. Makna itulah penyembahan. Makna penyembahan ni apa? Ibadah. Apa makna ibadah? Masih ingat? Apa dia? Ismun? Tu. Ya. Definisi ibadah tu nampak? Kena faham. Ya. Ismun jami'un likulli ma yuhibbullahu wa yardah minal aqwal wal af'al az-zahiratu wal batinah.
Ya, satu nama yang mencakupi seluruh apa saja yang Allah cintai dan apa saja yang Allah redai. Dan Allah telah menetapkan semuanya ini kepada kita. Sampai hari kiamat wajib kita berjalan. Apa yang Allah cintai, apa yang Allah redai, itulah ibadah. Sama ada daripada ucapan lisan atau perbuatan kita. Ucapan lisan, ucapan hati dan perbuatan. Yang zahir atau yang batin. Nampak tak? Barang siapa yang keluar daripada aturan itu boleh membawa bencana nombor satu. Dan syaitan dia punya aimnya di sini nombor satu. Sebab bid'ah akan naik statusnya kepada upgrade kepada apa? Syirkun asghar, naik lagi ke puncak dia capai syirkun akbar. Tak jauh, 2 langkah saja. 2 step only. Tu syaitan bermati-matian. Sebab itu kata Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, iaitu syaitan lebih menyintai, lebih menyukai, lebih mendekati, lebih apa? Lebih appreciate. Appreciate siapa? Ahli bid'ah. The best friend of ahli bid'ah adalah syaitan. Berbanding ahli maksiat. Sebab apa ahli maksiat? They know, they aware their deeds against Allah regulation and requirement. Dia tahu itu dosa. Tanyalah pelaku maksiat. Tak solat, mendedahkan aurat, minum arak, apa-apa saja. Dia tahu itu dosa. Dia tahu itu maksiat. Tanyalah orang awam pun. Sebab apa? Sebab maksiat ni adalah maklumun minad din bid darurah. Semua orang tahu. Tak sekolah pun tahu. Orang Arab Badui pun tak tahu. Tapi kalau bid'ah dia perkara halus. Sebab dia disamarkan, dia dirupakan dalam bentuk ibadah. Sebagaimana kita sebut, ibadah yang pertama berlakunya iaitu bid'ah sehingga ditegur oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu an adalah zikir beramai-ramai dalam masjid. Ya. Dan bid'ah yang pertama berlaku mula-mula dalam bab akidah, membawa kepada bid'ah kufriyah, mukaffirah, menjadikan pelakunya kafir. Seperti siapa? Kelompok Jahmiyah, kelompok Mu'attilah, ya, kelompok Mujassimah, kelompok Qadariyah, yang semuanya itu mengingkari hal-hal yang qat'i dalam agama yang berkaitan dengan Allah Ta'ala. Contoh kelompok Qadariyah dia kata apa? Allah tak mengetahui sesuatu perkara itu kecuali setelah perkara itu berlaku. Dia nampak ni. Maknanya Allah jahil. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Itu kelompok siapa? Jahmiyah, Jaham bin Safwan. Sehingga dia dibunuh, sembelih dia oleh pemerintah ketika itu. Contoh juga seperti Mu'tazilah, mengatakan Al-Quran itu bukan kalam Allah, makhluk Allah. Padahal dia adalah kalam Allah, Al-Quran itu. Nampak? Mu'tazilah ni paling banyak mengutarbelitkan ayat Al-Quran. Dia adalah pemuka yang menafikan sifat-sifat Allah. Dialah yang mentakwil, yang melakukan tahrif terhadap sifat-sifat Allah. Oh, Allah itu istiwa alal arsh. Oh, itu maksudnya adalah istaula, Allah berkuasa, Allah memerintah. Kemudian diikuti, diamini oleh Asy'ariyah sampai hari ini. Ahli sunnah tidak demikian. Ya, para sahabat tidak demikian. Nabi SAW tidak demikian. Nabi menetapkan, mengimani, menetapkan, tanzih dan tidak membagaimanakan. That's it, clear. Tapi Mu'tazilah, kelompok rasionalis, ahli ra'yu nombor 1, mengedepankan akal. Kerana apa? Guru mereka, panutan mereka, rasul mereka, Aristotle and the gang. Mereka itulah yang menjadikan kita ahli falsafah sebagai number 1, primer reference dalam memahami dan mengenali Allah Ta'ala. Sampai bila pun tak kenal. Dengan buku apa? Bukunya Maqulat Al-Asyarah, 10 categories, 10 principle. Ya, kemudian dia lengkap, dirapikan lagi oleh Fakhruddin Ar-Razi dalam kitabnya Asasus Taqdis. Ya, kemudian dibantah oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitabnya berjilid-jilid, satu persatu. Kitab tu kecil je, dibantah oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah macam ni. Nampak tak? Sebab tu kelompok-kelompok kalam, ahli kalam sangat memusuhi Ibnu Taimiyah rahimahullah. Itu dia mereka datangkan tadlis, tuduhan, pelbagai. Dia cari jalan macam-macam nak menjatuhkan credibility Ibnu Taimiyah rahimahullah dengan mendatangkan pelbagai tuduhan, dengan mendatangkan pelbagai tadlis, menipu. Apa yang Ibnu Taimiyah rahimahullah tak kata, dia kata. Itu satu lagi ciri khas orang yang tidak mahu kebenaran, kata apa yang orang tidak kata. Mudalis tu dia mutablik, fakta. Ya. Dia ambil separuh sana, separuh sini, dia combine. Scattered puzzle. Nampak seolah-olah orang itu berkata. Contoh dalam isu terkini sebelum ini, ada seorang penceramah mengatakan Ibnu Taimiyah rahimahullah menjatuhkan hukuman bunuh pada orang yang membaca usolli. Very simplistic yang disebut. Kalau orang awam dengar, ini haus darah, betul lah. Ya, kelompok ini memang membunuh dalam kerja dia. Ini tak ada kuasa. Kalau ada kuasa, habislah kita semua disembelih.
Nampak tak? Betapa bencananya ahlul bid'ah. Tapi bila dibuka tentang fatwa itu dalam majmuk fatawa, lain perbahasannya. Lain maksudnya. Perinciannya bukan seperti mana yang disebut oleh penceramah itu. Tapi sayang, mereka itu tetap tidak menarik balik, tetap tidak bertaubat. Mereka akan bertanggungjawab di hadapan Allah. Sebab itu bencana. Ahlul bid'ah ahabbu iblis minal maksiyah. Benarlah perkataan para tabi'in tadi, Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah. Nampak tak? Sebab tu jalan nombor 3 ni, ingat. Berjalanlah di atas sunnah Nabi SAW. Tu, sebab kemuncaknya bid'ah ni membawa kepada apa? Bid'ah kufriyah. Ya. Dan bid'ah kufriyah ni ada yang membawa kepadanya dan sarananya juga. Jalan-jalan yang membawa kepadanya. Ya, ada bid'ah yang bernilai maksiat, berdosa. Sama ada dosa besar atau dosa kecil. Ada bid'ah yang menyebabkan pelakunya itu dan seterusnya dan seterusnya. Ini perbahasan terperinci para ulama kita telah mengarang banyak kitab-kitab tentang bencana bid'ah. Tapi kita telah dicukupkan oleh Nabi SAW dan para sahabatnya mengingatkan kita, inzar kepada kita. Banyak ucapan Nabi SAW. Tengok, selalu kuliah kita baca apa? Khutbatul hajah. Amma ba'd. Fa in asdaqal hadis kitabullah. Wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umur muhdatsatuha. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Tu Nabi SAW ucap. Bid'ah tak berlaku di zaman Nabi SAW. Kerana Al-Quran turun berterusan. Bila ada para sahabat yang menyimpang, Nabi SAW put back them on track. Jadi kalau ada orang menuduh para sahabat melakukan bid'ah, ini sungguh jahat lisan mereka. Ya. Ketika mana syariat masih diturunkan, maka Nabi SAW ada yang Allah syariatkan menerusi Nabi SAW. Memang maksud Nabi SAW ada yang menerusi para sahabat. Contoh, ketika mana 3 orang sahabat Nabi SAW datang ke rumah salah seorang isteri Nabi SAW. Lalu mereka pun setelah mendengar penjelasan daripada isteri Nabi SAW, kata Islam Maimunah radhiyallahu anha. Lalu seorang tu pun berkata, aku mulai hari ini aku akan berpuasa sepanjang hari. Yang seorang pula, aku mulai hari ini akan solat malam, tak tidur, berjaga malam sepanjang usia. Seorang lagi, aku tak nak kahwin. Sebab apa? Kalau kahwin nanti susah nak beribadah. Bagus tak ni? Kalau ikut logik akal ahli bid'ah, bagus tak? Bagus. Kalau istilah ahli bid'ah sekarang, bagus. Dan para sahabat itu memang mereka adalah orang yang ikhlas. Para sahabat ni adalah para sahabat yang bersungguh-sungguh untuk melakukan kebaikan. Mereka orang yang terkedepan. Sebab itu Nabi SAW berikan para tabi'in, para tabi' dan manusia asal menyebutkan betapa hebatnya para sahabat Nabi SAW ini. Gambaran yang telah kita sebut ketika kita belajar tentang syarah usul sunnah. Masya Allah. Apa kata mereka itu? Tentang para sahabat generasi terbaik, the best generation ever. Sehingga Allah stamp mereka itu. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Tengok apa kata Abdullah bin Mas'ud, sahabat Nabi SAW, tentang generasi sahabat. Maka minkum mutasayyi'an falyata'assa bi ashabi Rasulillah SAW. Fa innahum kanu abarra hadhihi al-ummah quluba wa a'maqaha ilma wa aqallaha takallufa wa aqwamaha hadiah wa ahsanaha hala. Qaumun ikhtarahumullahu li suhbati nabiyhi wa li iqamati dinihi fa'arifu lahum fadlahu. Nampak tu? Wattabi'uhum fi atharihim fa innahum kanu 'alal huda al-mustaqim. Ni potret para sahabat Nabi SAW ni very holistic, disimpulkan dengan tepat, mencakupi jami' dan mani' oleh siapa? Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, sahabat Nabi SAW pertama yang mencegah amalan bid'ah. Ni dia kata apa? Barang siapa di antara kamu yang ingin meneladani, mencontohi, hendaklah mencontohi para sahabat Rasulullah SAW. Kerana sesungguhnya mereka adalah umat yang paling baik hatinya, paling dalam ilmunya, paling sedikit takalufnya, dan paling lurus petunjuknya, serta paling baik keadaannya. Satu kaum yang Allah telah memilih mereka untuk menemani nabinya, untuk menegakkan agamanya. Maka kenalilah keutamaan mereka serta ikutilah athar-atharnya, kerana mereka berada di jalan yang lurus. Nampak? Jadi ini adalah perkara yang besar. Sebab itu ingat. Jadi orang-orang yang terlibat dalam bid'ah ini, hendaklah mereka membersihkan hati, membersihkan akal mereka. Kembalilah kepada petunjuk Nabi SAW. Jika tidak, mereka selama-lamanya ditipu oleh syaitan. Jangan allergic
Kalau ada orang yang datang menyampaikan dan memperingatkan tentang tercelanya, bencananya bid'ah. Kerana apa? Agama telah dicukupkan. Siapa yang mencukupkan? Allah Ta'ala. Siapa yang mengisytiharkan? Nabi SAW. Maka berjalanlah. Siapa yang meneruskan legasi itu? Para sahabat. Ni generasi terbaik. Ya, sebab itu ya, berkata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu lagi. Ya. Ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum wa kullu bid'atin dhalalah. Ya. Kalau kita dengar ucapan ini kita nak marah tak? Kalau ahli bid'ah marah. Ya. Tapi yang sebut dia siapa? Sahabi. Belajar daripada siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kita bukan Wahabi. Kita bukan mempertahankan Wahabi, tapi Wahabi ni kesian, dia dituduh. Padahal tidak ada tuduhan itu pada dia. Dia tak bersalah. Jadi kita kena menegakkan peringatan Allah. Bantulah saudara kamu yang dizolimi. Nampak tak? Wajib. Kalau orang nak cari kebenaran, pasti dia akan temu. Boleh ke masuk akal dalam majlis tu baca Quran, baca hadis, ingatkan tentang sunnah, ya, ingatkan tentang bid'ah, tiba-tiba disebut kelompok sesat? Boleh? Masuk akal? Tapi kelompok yang satu lagi sebut mimpi-mimpi Tok Guru, ya, perkara-perkara mimpi, khurafat, khayalan, tahyul, boleh dikata pihak yang berada di pihak kebenaran. Ya, menyanyi, bergendang, berkasidah bagai, berkompang di kubur berbagai, boleh dikata ahli sunnah seperti itu. Itulah berjayanya syaitan menipu. Ya. Sebab itu kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, wala tabtari'u faqad kufitum wa kullu bid'atin dhalalah. Keras tadi. Keras. Tak ada lemah lembut lagi dah dalam bab ini. Para sahabat ni, hendaklah kamu mengikuti dan janganlah kamu berbuat bid'ah. Sesungguhnya kamu telah dicukupi dengan Islam ini dan setiap bid'ah adalah kesesatan. Ya. Sebab tu ucapan Imam Malik rahimahullah tadi setelah dia mendatangkan dalil, tengok para tabi'in, orang yang berjalan di atas manhaj nubuwah. Bukan hasil daripada nukilan mereka saja, tak. Mereka akan sandarkan kepada dalil. Qala Allah wa qala Rasul. Kemudian Imam Malik rahimahullah tutup. Ni key penting sekali. Taukid. Fama lam yakun yauma izin dinan fala yakunul yauma dinan. Maka apa-apa yang saat itu tidak merupakan agama, ketika zaman Nabi SAW para sahabat bukan agama, maka pada saat ini juga bukan merupakan agama. Jadi kalau ada perkara yang berlaku penambahan, ya, innovation dalam agama di zaman kita apatah lagi terlalu banyak, kita senang saja kita padankan dengan penapisnya Nabi SAW. Ada tak? Ada tak Nabi SAW berbuat? Oh, tidak ada. Maka tak payah dibuat. Ya, agama tu as simple as that. Tapi bila syaitan dia datang masukkan syubhat dia, apa salahnya, bagus, baik, ini bagus, maka mereka terjatuh ke dalam tipu daya syaitan. Maka beruntunglah orang-orang yang selamat, tidak terjatuh ke dalamnya. Kerana apa? Mereka memiliki perisai yang sangat kukuh, iaitu iltizam mereka di atas qala Allah wa qala Rasul ala fahmi salafil ummah. Tuba busyra lakum. Beruntunglah menjadi orang-orang yang ghuraba, fatuba lil ghuraba, kata Nabi SAW. Jadi jangan sedih. Don't be sad. Because you are on the right path. You are on as-sirat al-mustaqim. Yeah. Proud of your choice. Kamu dah memilih jalan lurus. Jangan tertipu dengan jalan yang bengkok-bengkok kiri kanan. Ya, itulah dia. Pegang dia erat-erat. Peduli apa orang kata. Ini prinsip penting. Peduli apa orang kata. Yang wajib kita peduli apa kata Nabi SAW. Jangan takut apa yang dikatakan oleh ramai orang. Yang kita wajib takut apa yang dikatakan oleh satu orang, iaitu Nabi SAW. Sebab itulah dakwah mengajak kepada sunnah ini adalah merupakan hal yang paling urgent, iaitu taklif yang paling besar bagi para duat di zaman ini. Jalan terus. Ya, just proceed. Ya. Sebab perjalanan dakwah ini bukan dihampar dengan permainan di merah. Ya, kerana perjuangan mengajak kepada kebenaran, dakwah sunnah ini, mengajak kepada manhaj salaf adalah perkara yang paling utama di zaman ini untuk menyelamatkan kaum muslimin agar mereka tidak termasuk dalam perangkap syaitan. Baik, kita baca ni kemudian kita berhenti. Panjang perbahasan ni, boleh rujuk pada kuliah-kuliah yang berkaitan dengan silsilah akidah sahihah. Dalam dua kitab yang telah kita selesai mempelajarinya, iaitu Syarhus Sunnah oleh Imam Az-Muzani rahimahullah dan Usulus Sunnah oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. InsyaAllah
selesai kita mempelajari kitab ini agar selamat dari godaan syaitan, kita akan mempelajari kitab akidah yang lebih besar, yang lebih komprehensif, yaitu kitab Akidah At-Tahawiyah. Ya, salah satu kitab yang dikarang oleh para ulama salaf pada kurun itu. Baik, terkadang orang yang bermaksiat berasa salah lalu bertobat, sedangkan orang yang berbuat bid'ah selalu merasa benar dalam bid'ahnya. Nah, ini kita dah hurai tadi. Dan bahkan menganggapnya sebagai ibadah, sehingga sangat jauh untuk menyesal dan bertobat. Itulah realiti. Ayub As-Sikhtiyani rahimahullah berkata, semakin bersungguh-sungguh seseorang dalam bid'ah, maka ia akan semakin jauh daripada Allah Ta'ala. Itu adalah pasti. Makin dia larut, bergelubang, berkubang dalam bid'ah, dia akan sulit keluar sampai dia mati dalam keadaan ini. Kecuali sedikit yang diselamatkan. Ya. Tengok dulu pelaku bid'ah contohnya terlibat dengan ilmu kalam. Allah selamatkan mereka, beberapa di antara mereka. Akhirnya mereka bertaubat, keluar daripada fahaman ahli kalam. Seperti siapa? Tadi Fakhruddin Ar-Razi, pengarang kitab Mafatihul Ghaib, bertaubat jadi hujung musim. Imam Ghazali rahimahullah begitu juga. Ya. Sebelum itu lagi Al-Imam Al-Juwaini, gurunya juga begitu juga. Akhirnya dia tulis kitab tentang isbat sifat ulu Allah Ta'ala. Dan begitulah tokoh-tokoh yang Allah berikan hidayah, akhirnya mereka kembali kepada akidah orang ramai, akidah orang awam. Ketika ditanya aina Allah, otomatik fis sama. Tapi bila dah terkontaminasi, contaminated with the ilmu kalam, that's it, end, dead end, bencana. Ya. Fudail bin Iyad rahimahullah berkata, orang yang menyintai pelaku bid'ah akan digugurkan amalannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan cahaya Islam akan keluar dari hatinya. Sedangkan orang yang membantu pelaku bid'ah sama saja dengan membantu menghancurkan Islam. Bahaya tadi? Bahaya. Sebab itu para ulama salaf dulu mengingatkan kita. Sebab ahlul bid'ah adalah ahlul ahwa. Mereka berani berdasarkan hawa dia. Niatnya baik, nak memperbanyak amal ibadah, tapi caranya salah. Sebab menyelisihi Nabi SAW. Dan para ulama salaf seperti sahabat Nabi SAW Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sepupu Nabi SAW, mengingatkan kita, la tujalis ahlal ahwa fa inna majalasatahum mumridatun lil qulub. Janganlah kamu duduk bersama dengan pengikut hawa nafsu, ahli bid'ah, khususnya penceramah dia. Itu paling bahaya. Kerana apa? Akan menyebabkan hati kamu sakit. Elok-elok sihat sakit, terkena syubhat, racun mereka. Salahnya bagus ni, tengok penampilan ya Allah lembutnya, ya, bersinar wajah, cantiknya, handsomenya. Oh, sikit-sikit astagfirullah, sikit-sikit Allahumma salli ala Muhammad. Oi, lemah jantung ni, terutama wanita, banyak terkasibah. Tapi apa kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu? Ni dah dia bencana. Ya, berkata Fudail bin Iyad rahimahullah, kita nak berhenti dah. Man jalasa ma'a sahibi bid'ah fahzaruh. Ya, fahzarhu. Hindarilah duduk bersama ahli bid'ah, dan barang siapa duduk bersama ahli bid'ah, wa man jalasa ma'a sahibil bid'ah lam yu'tal hikmah, maka dia tidak akan diberi hikmah. Keluar ucapan lisannya pembohongan, penipuan, emosi dan berbagai. Wa uhibbu an yakuna baini wa baina sahibi bid'ah hisnun min hadid. Aku suka jika di antara aku dan pelaku bid'ah ada benteng dari besi. Oh, itu dia. Itu bukan zaman, kalau zaman sekarang lagi parah lah, bukan benteng besi saja. Agaknya tembok ya. Ya. Tembok terbuat daripada pelambung. Peluru untuk ditebus. Nampak? Itu zaman ni pun tabi'iyah ni, zaman tabi'in. Dah ada pelaku bid'ah banyak. Ya. Tengok kata beliau lagi rahimahullah, kata dia lagi, adraktu khiyaran nasi kulluhum ashabu sunnah wa yanhauna an ashabil bid'ah. Ya, ashabil bid'ah. Aku mendapati orang-orang terbaik semuanya adalah orang yang melaksanakan sunnah dan melarang bersahabat dengan orang yang melakukan bid'ah. Jadi kita pakai kaedah itu di zaman sekarang. Sesiapa saja yang mengajak pada sunnah, mengingatkan tentang bid'ah, mengajak pada tauhid, mengingatkan tentang syirik, bersamalah dengan mereka. Sebab mereka adalah ghuraba. Mereka adalah firqatun najiyah. Mereka adalah ta'ifatul mansurah. Mereka adalah ahlul sunnah. Mereka adalah ahlul hadis. Mereka adalah ahlul nabi. Wa illam yasibu nafsahu sahibu anfasahu sahibu. Ya, ahlul hadis hum ahlul nabi. Wa illam yashabu sahibu fa illas Allah Akbar. Ahlul hadis, mereka adalah keluarga Nabi SAW. Walaupun mereka tak bersahabat secara jasad, tapi mereka bersahabat dengan menyampaikannya, pesan-pesan Nabi SAW. Ya. Dan yang terakhir berkata Hasanul Basri rahimahullah, yang meninggal pada tahun 110 Hijrah, la tujalisu ahlal ahwa
wala tujadiluhum wala tasma'u minhum. Jangan kamu duduk dengan pengikut hawa nafsu, ahli bid'ah. Janganlah berdebat dengan mereka dan jangan mendengar perkataan mereka. Racun yang membinasakan. Sehingga ada di antara ulama mengumpamakan ahli bid'ah tu seperti kalajengking. Face to face, bagus muka dia, tengok kita, betul kan? Tapi ekor dia kat atas tu sedang menunggu masa untuk menyengat kita. Itulah berbisanya duduk dalam majlis ahlul bid'ah. Akhirnya terkasima, terperangkap, akhirnya keluar daripada ahli sunnah jadi ahli bid'ah. Wallahu a'lam, mudah-mudahan bermanfaat. Semoga sedikit yang disampaikan berkaitan dengan jalan yang ketiga yang dilakukan oleh syaitan, memalingkan manusia daripada mengikut petunjuk Nabi SAW. Maka langkah untuk melawannya adalah istiqamah, iltizam, intisab di atas sunnah Nabi SAW. Sebab itu Nabi SAW bersabda kepada kita apa? Addu 'alaiha bin nawajis. Ni gigit erat-erat dengan geraham ni. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'd. Tu Nabi SAW pesan. Hadis riwayat Irbad bin Sariyah. Wallah Ta'ala menjadikan kita orang yang sentiasa mencari kebenaran, bukan pembenaran. Dengan itu Allah akan berikan hidayah. Yang kita sebut pada pagi tadi, iaitu hidayah ini adalah barang yang paling bernilai di dunia dan nanti di dalam syurga. Ahli syurga akan mengucapkan satu ucapan syukur kepada Allah kerana Allah memberikan hidayah kepada mereka. Sebab itu mereka berada dalam syurga. Ya, maka berjalanlah di atas hidayah, iaitu di atas sunnah. Wallahu a'lam. Segala kebaikan semuanya milik Allah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kekurangan kesilapan semoga Allah mengampuni, memperbaiki urusan kita. Semoga Allah Ta'ala menghidupkan kita. Allahumma ahyina 'alal Islam was sunnah. Ya, dan dengan itu kita dapat bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, alladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Itu nanti dalam jannah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.